World Mission Report. Selamat Hari Sabat kepada kita semua. Mission story kita pada Sabat ini bertajuk Seorang Gadis yang Mengganggu. Cerita mission ini ditulis oleh Andrew McChesney. Elle Beryl pertama merasa terganggu semasa perintah berkurung COVID-19. Dia belajar di sekolah Tuskal, satu-satunya sekolah Seventh-day Adventist di Mongolia. Dan dia adalah antara yang pertama pergi ke kelas secara online. Dia tidak seronok duduk di hadapan skrin komputer setiap hari, manakala kanak-kanak yang pergi ke sekolah awam sedang ketawa dan berseronok. Dia bertanya kepada ibunya sama ada dia boleh bertukar ke sekolah awam. Ibu dia tidak kisah, tetapi ayah kata tidak. Dia adalah seorang pastor Adventist dan dia sedang menuntut di tempat yang jauh dari rumah, di University Andrews di Amerika Syarikat. Ayah memberitahu ibu, saya tidak berada di Mongolia untuk membantu kamu, tetapi kita tidak boleh mempertaruhkan masa depan anak kita dengan menghantarkannya ke sekolah awam. Dia mungkin akan terpengaruh oleh tabiat buruk. Jadi, ibu mengubah pikirannya dan memberitahu Elle Beryl bahwa dia perlu kekal di sekolah Adventist. Namun demikian, Elle Beryl tidak berputus asa. Dia bertanya kepada ayah, bagaimana dengan tahun depan pula? Ayah tidak mengalah. Memandangkan bahwa dia tidak ada gunanya untuk berterusan, Elle Beryl tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi kemudian sekolah awam juga pergi ke kelas secara online dan Elle Beryl tidak lagi melihat anak-anak lain ketawa dan berseronok. Tetapi perintah berkurung berakhir dan semua sekolah dibuka semula. Elle Beryl mula memikirkan semula sekolah awam. Masalahnya ialah ada seorang perempuan di dalam kelasnya. Dia seolah-olah suka berdebat dengannya dan menghina dia. Selepas 2 bulan, Elle Beryl sudah tidak bertahan lagi. Dia pikir lebih mudah untuk berpindah sekolah daripada bersabar dengan gadis itu. Dia menelepon ayahnya yang masih belajar di University Andrews. Gadis ini terus menghina saya, katanya. Saya mau berpindah ke sekolah awam. Ayah coba menghalang Elle Beryl daripada rancangannya. Anda tidak boleh berpindah untuk sesuatu yang sekecil itu, katanya. Lebih ramai kanak-kanak akan menghina Anda di sekolah awam. Tetapi Elle Beryl tidak berputus asa, dan ayah pun mengalah. Saya akan benarkan awak pindah sekolah tahun depan, katanya. Sepanjang musim panas, ayah coba mengubah pikirannya. Tetapi Elle Beryl tetap teguh dalam tekadnya untuk pergi ke sekolah awam. Dia telah belajar di sekolah Adventist sejak darjah 2 dan dia pasti bahwa ia akan menjadi satu cabaran yang sihat untuk dia belajar di tempat lain. Dia merayu kepada ibu untuk membenarkan dia berpindah. Akhirnya, ibu bapaknya bersetuju. Tetapi ayah mengingatkannya supaya berhati-hati. Hari pertama di sekolah awam telah mengejutkan Elle Beryl. Ramai budak dalam kelasnya kelihatan menghisap vape sepanjang masa. Mereka juga sentiasa menghina satu sama lain. Selepas sekolah, mereka melepak dan minum arak. Elle Beryl tidak mau kawan seperti itu. Lebih-lebih lagi, Elle Beryl mempunyai masalah dengan makan tengah hari. Di sekolah Adventist, kanak-kanak menerima makanan vegetarian untuk makan tengah hari di kafeteria setiap hari. Tetapi sekolah awam tidak mempunyai kafeteria. Elle Beryl terpaksa mencari tempat untuk membeli makanan di tepi-tepi jalan. Selepas sebulan, Elle Beryl sudah cukup. Dia berharap pada awalnya lagi dia telah mendengar kata ayah. Tetapi dia berasa malu untuk mengakui bahwa dia telah salah. Dia berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Sekiranya saya tinggal di sekolah awam, di mana saya dikelilingi oleh pengaruh buruk dan tidak mempelajari sesuatu yang baru? Atau patutkah saya kembali ke sekolah Adventist dan perlu berurusan dengan gadis itu? Keesokan harinya, ibu bertanya kepada Elle Beryl ke kelasnya. Ketika mendengar bahwa dia tidak belajar sesuatu yang baru, dia bertanya, adakah Anda mau kembali ke sekolah Adventist? Soalan itu seperti musik di telinga Elle Beryl. Dia merasakan Tuhan telah mengabulkan doanya. Iya, katanya, saya nak balik.
Apabila ayah mendengar berita itu, dia gembira. Masih belum terlambat katanya, Anda masih boleh kembali. Dalam Mazmur 26 ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Happy Sabat.